macam mana. Contoh perbincangan. Perbincangan tak jalan juga, yang B pula macam mana. Mungkin sebab bergaduh ni dah lama sangat tak bercuti bersama. Bercuti bersama sebagai contoh kan. Jadi kita senaraikan macam-macam. Kita kata jalan untuk keluar. Takkan kita nak duduk selama-lamanya begitu pergaduhan setiap hari. Maka kita yang berusaha. Ini sebagai contoh. Maka yang pertama strategi. Kita kena belajar ni, kena tulis apa sahaja perkara yang boleh bantu kita untuk keluar. Dan yang kedua, seandainya masalah tadi tak jumpa, buntu juga ni, A dah buat, B dah buat, C dah buat, tetap masih lagi dalam keadaan yang bermasalah, tetap sahaja jiwa tak tenang. Macam mana? Yang kedua, rujuk pada pakar. Pakar dalam bidang tersebut. Kalau kita ada masalah dalam bidang kesihatan perubatan, rujuk pada doktor. Kan jangan salah rujuk pula kan. Kalau ada masalah, contoh ada masalah rosak kereta, kita akan rujuk pada mekanik, kita tak akan rujuk pula pada doktor kan. Sebab itu kita kata rujuk pada pakar bidang. Kalau ada masalah rumah tangga, contoh kita sebut di sini ya, kalau ada orang yang masalah sebagai contoh physical abuse ya, masalah penderaan fizikal, suami yang memukul isteri, maka kita kena tahu ni, kalau kita dah buat A tak jadi, nasihat ustazah tak jadi pun, buat baik-baik pun tak jadi pun, buat macam-macam tak jadi, apa yang perlu buat? Yang nombor 2 ni kita kena bertindak. Apa dia? Kita kena rujuk pakar dalam bidang tersebut. Kalau kita dalam keadaan tersebut, cari siapa? Kita boleh cari polis sebagai contoh untuk buat laporan, ataupun cari siapa? Kita pergi pada mahkamah untuk buat kita kata buat tindakan yang selanjutnya kan, rujuk. Maka subhanallah, kena rujuk. Kalau contoh lagi pula kan, kita dalam keadaan tertekan, kita tahu siapa yang kita nak kongsikan, rujuk pula pakar dalam bidang tertentu, sebagai contoh kaunselor dan sebagainya. Maka ini tuan-puan sekalian, moga-moga ini antara jalan-jalan yang kita usaha untuk keluar ya, insya-Allah. Dan yang ketiga iaitu ini juga penting, kena berani keluar daripada masalah. Saya pernah, subhanallah, di JIT ya, dan juga para pendengar, para sahabat sekalian, saya pernah kendalikan satu kes seorang wanita muda lagi pun ya, yang mana subhanallah tangannya masya-Allah banyak ya kesan-kesan torih-torih tangan. Bila kita tanya kerana isu dia didera oleh suami selalu pukul-pukul dia, kekerasan, maka bila dia nak bertindak balas, dia tahu dia takkan pernah menang kalau dia nak pukul balik suami. Maka apa yang dia buat dalam keadaan marah tadi, dia nak lepaskan pada suami, tak boleh, maka dia cederakan diri dia sendiri. Sebab itu subhanallah, bila saya kata baik, kita boleh bantu. Kita dalam pihak kita, kita boleh usaha untuk bantu dia. Kita bantu tuan-puan. Kita senaraikan lagi, baik ini adalah tempat-tempat perlindungan yang puan boleh pergi. Kita siap senaraikan, siap offer lagi, baik puan pilih nak yang mana, kita boleh hubungi dan kita boleh hantar puan. Ataupun puan nak balik kampung, dia kata nak balik kampung, tak ada duit. Maka kalau tak ada duit nak balik kampung sebab takut ni, kalau balik ni memang kena confirm, kena pukul dengan suami ni, kita kata baik, kalau macam tu, kalau nak balik kampung, kita boleh siap bagi duit dan belikan tiket lagi, tiket bas ataupun tiket flight ketika tu. Masya Allah, kita dah bagi ni jalan. Tapi apa ni kita sebut nombor 3 ni, tapi akhirnya dia kata apa, baik puan, esok saya datang balik semula, dia katalah. Kemudian bila telefon, dia kata baiklah, kita kata minta maaf, saya rasa saya nak duduk sini, saya tak jadi keluar. Masya Allah ya, maka ini kita kata dia tak berani untuk mengambil keputusan dan bertindak. Sebab itu ya, Masya Allah, banyak sebenarnya kes-kes begini ya, yang isteri-isteri yang merelakan menjadi mangsa pukul dan dera, yang malu mungkin untuk membuat laporan dan sebagainya, dan takut akhirnya nanti suami dihukum dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang mereka fikir, maka subhanallah akhirnya menjadi mangsa terus menerus. Dan kita tak nak bila menjadi mangsa sebegitu, kita ini pula kita bila dalam keadaan yang bermasalah begitu, kita pula asyik-asyik menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, menyalahkan nasib dan sebagainya, sedangkan kita yang tidak mengambil tindakan. Sebab itu tuan-puan, kita kena tahu ya, banyak sebenarnya saluran-saluran yang tepat, tempat-tempat autoriti yang boleh kita rujuk untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sebegini. Ya, sebab kalau masalah sebegini, sesi kaunseling semata-mata tidak boleh membantu. Kita kena bertindak untuk keluar. Sebab itu subhanallah, ini 3 perkara solusi untuk bagaimana kita cari jalan keluar. Dan akhir subhanallah, yang ketiga adalah dapatkan sokongan. Nak tuju pada jalan-jalan tenang, yang ketiga ini perlu dapatkan sokongan, support system tuan-puan sekalian, para pendengar. Sebab apa? Masya Allah, bila kita kata support system, kita lihat baginda Nabi yang mulia sendiri, bagaimana ketika Nabi menerima wahyu yang pertama kalinya, kita tahu keadaan Nabi yang sangat ketakutan, ya, sangat kegelisahan, balik dalam keadaan yang menggigil, ketakutan. Maka siapa support system Nabi ketika itu?
itulah Sayyidatina Khadijah, isteri baginda yang menenangkan, menjadi support system yang paling dekat pada Nabi. Ini kita sebut penting untuk adanya sokongan. Dan kita lihat pula bagaimana dakwah Nabi. Dakwah Nabi juga disokong oleh sahabat dan juga isteri. Bagaimana peristiwa hijrah Nabi? Hijrah Nabi juga disokong dengan adanya Saidina Abu Bakar As-Siddiq, adanya Asma bintu Abu Bakar, adanya Abdullah bintu Abu Bakar, adanya juga Saidina Ali karamallahu wajhah. Ada orang-orang yang di belakang Nabi yang juga turut bantu dalam kita kata perjalanan hijrah baginda Nabi yang mulia. Sebab itu kita sebut apa? Perlunya ada sokongan orang-orang sekeliling. Seandainya tidak ada orang sekeliling, cari yang sepatutnya. Sebab itu nak cari sokongan yang pertama sekali kita kena tahu kalau kita ada dalam masalah, siapa orang pertama yang patut dan perlu kita cari. Contoh, kalau kita dalam masalah rumah tangga, kita didera dan sebagainya, macam kita sebut tadi tuan-puan sekalian, yang muslimat semua, siapa yang kita tahu? Kalau keluarga terdekat ni kita tahu. Contoh, kita nak cari siapa? Kita cari ayah kita mungkin, kita cari pakcik kita mungkin, kita tahu ada keluarga terdekat yang boleh kita cari, yang kita boleh rujuk. Ataupun kita ada masalah dengan tempat kerja, kita tahu ada pasangan kita yang boleh kita cari untuk kita dapatkan sokongan. Ini yang pertama, dapatkan sokongan. Ataupun yang kedua, macam semalam pun kita berprogram, ada salah seorang panel tersebut adalah bekas daripada kita kata dia sebelum ni menghidapi major depressive disorder, satu kita kata jenis penyakit mental, dan berjaya keluar daripada kita kata penyakit itu, alhamdulillah, berjaya keluar. Maka kita sebut, tuan-puan muslimat sekalian, apa yang dikongsikan semalam daripada panel tersebut ataupun daripada klien tersebut yang disebutkan, nak keluar juga daripada masalah, kena duduk bersama-sama dengan orang yang dalam masalah. Contoh kita, sebagai contoh yang saya pernah jumpa juga, contohlah kita ni ibu ayah yang ada anak autism. Kita ni rasa bimbang, rasa stres ni menghadap dengan anak autism, anak yang OKU ni, anak masalah ni, kita rasa stres, tertekan. Maka kena duduk berkumpulan dengan ibu ayah yang kita kata yang ada juga anak autism. Ni support system juga. Supaya bila dalam grup tu kan, kita contoh kita ni tertekan ni, anak buat sekian-sekian. Jadi nanti akan ada orang yang balas, oh kalau dia buat macam tu, awak kena buat macam ni untuk tenang. Saya dah buat macam tu. Contoh kan, nampak sokongan. Sebab itu subhanallah, dalam keadaan sebegini, kalaulah kita sedang diuji dengan macam-macam keadaan, cari sokongan. Contoh lain sokongan-sokongan yang ada, grup-grup, contohnya pesakit-pesakit kanser, mereka juga ada satu sokongan, satu kumpulan yang kita join grup tu. Kalau kita sebahagian daripada mereka join untuk apa? Dapat kekuatan. Paling-paling tidak, sebab kita tahu kita pun sakit, dia pun sakit. Macam mana dia berhadapan dengan penyakit dia, untuk bagaimana untuk dia tenang dan bahagia, dia akan kongsi. Sebab contoh kita kata begini, katalah kan tadi kita kata datang pada saya, contohlah klien yang ada anak autism. Dia kata, Ustazah, saya tertekan, saya stres, macam mana nak urus? Saya pula cakap daripada sudut hanya teori kerana saya tidak memiliki anak yang autism. Maka agak-agaknya penyampaian tadi macam mana? Kan? Dia sampai tapi tidak berkesan sangat. Sebab kita tidak memahami sungguh-sungguh macam mana keadaan dia. Stres dia tu macam mana? Contohlah bagi kita, kalau anak makan sepah tu biasa. Tapi kalau anak autism ni bukan saja makan sepah, dia baling dengan pinggan mangkuk, contoh kan begitu. Jadi bila orang yang dalam masalah dia berbincang dengan orang yang tak ada masalah, mungkin dia punya ada gap, sedikit gap. Sebab itu nak carikan sokongan yang kita rasa betul-betul boleh membantu, cari orang yang sama dalam masalah tersebut. Yang ini juga dapat sokongan insya-Allah. Dan yang ketiga yang akhir, rujuk kepada pakar dalam bidang. Contoh kalau kita rasa tuan-puan sekalian, kita kena acknowledge, kena sedar. Kita sedar dan kita kenal diri kita. Jadi kalau kita rasa diri kita macam ada sesuatu yang tak kena, contoh kita rasa macam gemuruh lain macam, panic attack yang kerap dan sebagainya, kita kena rujuk, kena acknowledge dan rujuk. Kita kena mengaku bahawa kita ketika ini tak okey dan cepat-cepat cari rawatan. Maka rujuk ini dalam arti kata cari pakar, contohnya doktor perubatan ataupun psikiatris ataupun kaunselor. Maka perkara-perkara ini sangat penting. Sebab apa tuan-puan, untuk akhir sebelum saya serah balik pada DJT, ketika ini masya-Allah di Malaysia, statistik yang terbaru juga, lebih daripada 400,000 kanak-kanak di Malaysia menghidapi sakit mental. Itu kanak-kanak. Kita tak sebut lagi remaja, kita tak sebut lagi dewasa, kita tak sebut lagi warga emas. Dan hampir 500,000 rakyat Malaysia menghidapi sakit mental. Sebab itu masya-Allah 500,000 ni bukan angka yang sikit, angka yang sangat banyak. Sebab itu acknowledge lah, sedarlah
kenallah diri kita, macam mana tahap kita. Kalau tekanan dan emosi kita terlampau, sebab ada orang yang dia diuji dengan keadaan sikit, dia boleh kawal. Resilience, kawalan dia pada masalah tadi sangat tinggi, dia boleh kawal. Tapi ada orang masalah yang kecil yang sama, bila dia berhadapan, dia tak boleh terima. Dia rasa marah yang melampau, sedih yang melampau. Check, mungkin ada something wrong ataupun ada perkara yang perlu dirawat. Dia tak cukup dengan kita sebut tadi, dengan mandi, dengan zikir dan sebagainya. Dia tak cukup. Dia perlu rawatan yang lebih mendalam. Ya, sebab itu subhanallah, ya, kena kenal diri kita, cari rawatan yang sebaiknya. Moga-moga inilah juga jalan untuk kita bantu diri kita untuk bahagia, insyaAllah. Sebab tuan-puan jangan bimbang, ya, jangan kata bila jumpa kaunselor, jumpa psikiatris, kita ni gila, orang akan label kita gila. Itu stigma masyarakat. Sebab itu tuan-puan, kita kena tahu kitalah yang nak bantu diri kita. Kalau nak tunggu orang bantu mungkin lama lagi. Kita kena bantu diri kita keluar daripada masalah. Sebab itu tinggalkan stigma, persepsi masyarakat, pergi cari rawatan yang sebaiknya. Dan sebenarnya ramai pun dah terbukti, ramai je orang-orang yang mempunyai sebelumnya didiagnos ada penyakit mental, bila ada rawatan yang sebaiknya, ada sokongan yang sebaiknya, dapat keluar daripada penyakit tersebut. Ya, boleh ya, bukan tak boleh. Sebab itu inilah kita kena berusaha daripada sekarang. Wallahu a'lam. Saya serahkan semula pada DJ Ati. Masya Allah, itulah kan dalam kehidupan kita ni memang kita macam tu kan Ustazah kan, titi jalan pelan-pelan, insya-Allah dengan hati-hati, dengan bantuan Allah ilahi itu sendiri akan sampai masanya nanti kita akan betul-betul dapat bahagia yang kita ingini, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustazah untuk perkongsian pada hari ini, sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sesuatu yang ku pun tidak tahu, seolah kosong inginkan sesuatu. Lalu ku termenung mencari jawabannya agar ku mampu tenang. Akhirnya ku menangis, hatiku pedih. Coba kau bayangkan dengan mata hatimu apa yang kau rasa. Terjatuh di dalam lubang yang sama, berulang-ulang kali kau tetap tewas. Hingga kini ku masih mencari jalan keluar. Ku buntu, hampir ku putus asa darimu. Namun apa guna andaiku hanya mengeluh. Karena ku sedari Tuhan takkan pernah menzalimiku. Hanya ku yang menzalimi diriku. Inilah jalan keluar. Kadang menggeletar, ku bersabar menahan hatiku berdebar tersiksa. Andai ketaki dengan dosa. Coba kau bayangkan betapa sakit hatiku ini menangis merintih.
padamu. Ku yakini ampunan ilahi sejauh ku kejari. Berikan aku jalan keluar, berikan aku jalan keluar. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. Nabi SAW ditanya, Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Riwayat Al-Bukhari. Bermula 15 September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan am yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari laman web www.ikim.my. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus semarak cinta Rasul di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumaat hari ini, jom kita selain daripada memperbanyakkan sedekah, baca surah Al-Kahfi, paling kurang ayat 1 hingga ayat 10 awal, ataupun dan juga 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, dan juga perbanyakkan selawat kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pagi-pagi tadi, telefon sama-sama kita ikuti, berada dalam majlis ilmu menerusi rancangan tarbiyah bersama dengan Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil. Masya Allah, banyak rupanya jalan-jalan ataupun alternatif yang ada untuk kita cari jalan keluar daripada segala masalah, untuk kita cari jalan untuk bahagia, insya-Allah. Jadinya telah pun dikongsikan bersama dengan Ustazah Hidayu tadi. Jadi untuk rakan-rakan pendengar, mana yang dengarkan siaran ulangannya, kita ada siaran ulangan pada hari Sabtu pukul 11 malam, ataupun anda boleh kembali ke FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM untuk sama-sama dapatkan kembali perkongsian videonya, insya-Allah. Baiklah, saat ini jom kita nak teruskan perkongsian kita jam kedua. Kita ada rancangan tadabbur bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Nak kita tadabbur lagi surah Al-Kahfi ayat yang ke-36 hingga 38, insya-Allah, bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Perkongsiannya sebentar saja lagi, jadi anda boleh ikuti di FB IKIM FM juga di YouTube channel IKIM, insya-Allah. Kita bersama saat ini dengan Dami menerusi selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum. Monggo Mas, monggo. Kula ngaturake selawatane. Monggo. Nggih, mugi-mugi onten keberkatan saking Gusti Pangeran. Nggih, matur nuwun Mas. Sedanten mawon, alhamdulillah. سلام عليك يا حبيب سلام
منتهى السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثر وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافضين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus Semarak Cinta Rasul di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tadabbur. Bersama dengan kita tak lain tak bukan, kita ada Ustaz Syahri Abdul Rahman di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Hayati kita. Allah, terima kasih banyak Ustaz, tetap cergas walaupun dah hujung-hujung minggu dah kan. Dah hari Jumaat dah ni. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama kami lagi untuk perkongsian kita menerusi perkongsian Tadabbur surah Al-Kahfi. Kita nak dah sampai ayat yang ke-34 dan hingga ke-36 insya-Allah. Yes. Cuma awalan ini Ustaz, kita mulakan sedikit dengan mukadimah kita Ustaz. Silakan. Terima kasih pada Puan Nur Hayati Paradi, penerbit untuk segmen Tadabbur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pendengar setia IKIM, kepada semua para penonton. Alhamdulillah, kita akan bersama pada hari Jumaat yang diberkati 17 Rabiul Awal ini dengan kesinambungan kisah pemilik dua kebun. Alhamdulillah, kita bersama dengan ayat 34, 35 dan 36. Ia merupakan bukan hanya sebuah kisah Puan Yati, bukan hanya sebuah cerita yang pernah terjadi kepada someone pada masa dahulu, tetapi kerana Allah yang bercerita, kerana Allah yang bercerita, ia menusuk kalbu, ia seolah-olah merotan, menampar, menegur kita. Sehingga kalaulah dengan cerita ini kita tidak terasa lagi, maka tidak tahulah apa lagi yang boleh menyebabkan kita terasa dengan Al-Quran. Lebih baik terasa sekarang tuan-puan dan bukannya terasa di tanda nanti, kerana kesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Izinkan saya membacakan sebahagian daripada ayat-ayat ini. Mudah-mudahan semua akan nampak kita nak bicara tentang cerita siapa ataupun ayat apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Tuan kebun itu pula ada mempunyai harta yang lain. Lalu berkatalah dia kepada rakannya semasa dia berbincang-bincang, bersembang-sembang dengannya, aku lebih banyak harta daripada kamu, dan aku lebih berpengaruh daripada pengikut-pengikutku yang ramai berbanding kamu. Wa dakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsihi qala ma adunnu an ta'ida hadhihi abada. Dan bila dia pun masuk
ke dalam kebunnya bersama-sama dengan rakannya tadi. Sedangkan dia telah berlaku zalim kepada dirinya sendiri dengan sebab kufurnya. Sambil dia berkata, aku tidak fikir kebun ini akan binasa selama-lamanya. Tuan-puan sekalian, pada ayat-ayat ini, kita akan cuba sedaya upaya melihat sekurang-kurangnya 5 pelajaran. Saya telah bangunkan 5 U ya, untuk memudahkan data dan tuan sekalian insyaAllah. Ya, cerita tadi mengajar kita nombor 1, ujian kesyukuran ya lebih sulit ya berbanding ujian kesabaran. Kita kena ingat, cerita-cerita yang disusun Allah dalam surah Al-Kahfi, ia bukan hanya cerita dan susunan itu seolah-olah tak ada faedah. Sebenarnya Allah Ta'ala tengah menyusun bukan sekadar cerita, tetapi fasa-fasa kehidupan yang penuh dengan ujian. Kita tahu Puan Yati, cerita pertama dalam surah Al-Kahfi adalah cerita pemuda yang diuji Allah kehilangan ahli keluarga mereka tiba-tiba. Bangun daripada tidur dah tak boleh jumpa dah. Mak ayah mereka dah tak boleh jumpa dah dengan bangsa mereka, kaum mereka. Cerita pemuda Al-Kahfi, ia benar cerita yang pertama. Tetapi ingat, Allah Ta'ala tidak menyusun Al-Quran mengikut kronologi. Kerana kalau kita tanya sejarawan, mereka mempunyai pandangan cerita pemuda Al-Kahfi berlaku di kemudian berbanding cerita Zulkarnain. Cerita Zulkarnain berlaku lebih awal. Ya, sebelum Nabi Isa kata mereka, tetapi cerita pemuda Al-Kahfi kata mereka selepas Nabi Isa diangkat naik ke langit. Tetapi kenapa Allah Ta'ala bila susun, dia dahulukan cerita yang berlaku kemudian dan kemudiankan cerita yang berlaku terlebih dahulu dari sudut kronologi. Jadi apa yang saya nak beritahu tuan-puan, Allah susunnya ada hikmah. Allah tidak menjadikan Al-Quran ini buku sejarah yang mesti patuh kepada kronologi. Maksud saya, cerita yang pertama adalah ujian kehilangan orang tersayang. Sebahagian kita insya-Allah boleh menghadapi kehilangan nikmat. Tetapi bila Allah beri semula nikmat, Allah kembalikan nikmat, anda bukan sekadar memperolehi semula kawan-kawan yang hilang, tetapi anda mempunyai sejumlah kawan-kawan yang amat ramai. Maka ketika itu ramai orang akan gagal dengan ujian yang kedua. Jadi ini bukan hanya cerita yang kedua dalam surah Al-Kahfi, cerita pemilik 2 kebun, tetapi ia tentang fasa ujian yang ramai orang gagal selepas ujian yang pertama. Pemuda Al-Kahfi hilang kawan-kawan, hilang pengikut, hilang followers. Secara mengejut. Macam kita heboh baru-baru ni kan, 2-3 hari lepas, ya, follower yang 40k pun tiba-tiba jadi 9k kan. Kita pun mengejut, tiba-tiba Facebook jadi macam tu, pening kepala macam mana entah. Jadi kita pun terkejut ya bila kehilangan kawan tiba-tiba, tapi kita redha. Tetapi apabila Allah kembalikan kawan dan pengikut dan Allah gandakan, maka kat sinilah pemilik kebun berkata, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Saya lebih ramai follower, saya lebih ramai bala tentera. Tengok pengikut saya, tengok tenaga kerja, staff dalam company saya. Jadi Allah Ta'ala susun bagi menggambarkan fasa ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jangan yakin kita lulus satu exam, kita akan lulus exam seterusnya. Ya, exam akan terus berlaku dalam hidup kita selagi kita hidup di atas muka dunia. Kemudian yang kedua, kita nak lihat satu perkara mengenai ubat Al-Quran kepada penyakit sebenar. Begini, tuan-puan, Allah jadikan cerita pemilik 2 kebun kerana itulah penyakit sebenar orang-orang Quraisy. Kita telah diberitahu ya, orang-orang Quraisy bertanya kepada Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang awak tahu tentang pemuda Al-Kahfi? Jadi nampak macam soalan yang baik, Puan Yati. Macam datang daripada seorang pelajar yang memang nak tahu. Seolah-olah dalam kelas tu angkat tangan, tanya cikgu.
Cikgu tahu apa tentang pemuda Al-Kahfi ni? Jadi kadang cikgu nampak ini soalan yang baik. Okeylah, cikgu akan terangkan. Tetapi bila cikgu dah terangkan panjang lebar, pemuda Al-Kahfi ni macam ni, macam ni, macam ni. Dekat sini, siapa orangnya diterangkan. Di mana kejadiannya diterangkan. Bila berlaku diterangkan. Tiba-tiba, pelajar yang tanya soalan, still tidak masuk ke dalam peperiksaan. Still tak nak datang kelas pada esok hari. Masih lagi melakukan kesalahan-kesalahan disiplin di sekolah berkenaan. Cikgu dah santuni, cikgu dah jawab, tapi pelajar tetap nakal. Ini jelas menunjukkan bukan masalah cikgu. Bukan masalah sekolah yang tak jawab ataupun tidak tunaikan permohonan pelajar. Ini jelas menunjukkan masalah sebenar, penyakit sebenar adalah pelajar-pelajar tersebut memang suka memberi alasan dan tidak akan sekali-kali follow cikgu tersebut. Tuan-tuan ketahuilah, cikgu yang saya maksudkan adalah Rasulullah SAW. Allah datangkan pada kita cerita pemuda Al-Kahfi panjang lebar. Sebab Allah nak jawab persoalan kamu. Wahai pelajar-pelajar nakal, orang-orang Quraisy, dah kamu tanya pasal pemuda Al-Kahfi. Maka Allah jawab. Allah didik Nabi untuk jawab. Dan bila Allah jawab lebih daripada 3 halaman, tiba-tiba sepatutnya orang-orang Quraisy beriman. Follow Nabi SAW. Dah tak ada alasan dah. Dah tak ada alasan untuk tidak follow Nabi. Tapi rupa-rupanya masih tak nak beriman. Lalu Allah Ta'ala membongkarkan punca sebenar. Depa-depa ni tidak mahu beriman. Walaupun Nabi dah jawab, adalah kerana dalam hati mereka ada penyakit. Dan penyakit itu adalah penyakit pemilik 2 kebun. Jadi fahamlah kita, cerita pemilik 2 kebun adalah sindiran daripada Allah kepada tabiat pemimpin-pemimpin Makkah. Sebab dalam hati pemimpin-pemimpin Quraisy sama sebiji dengan apa dalam hati pemilik 2 kebun yang Allah Ta'ala gambarkan. Wadrib lahum matalan, yang Allah gambarkan dalam surah Al-Kahfi. So pemilik 2 kebun ni dia double meaning. Satu nak cerita pasal pemilik 2 kebun, tetapi sebenarnya sasarannya adalah hati-hati orang Quraisy yang walaupun telah diberikan nasihat dengan cerita pemuda Al-Kahfi, tapi hati mereka tetap keras. Sama sebiji dengan pemilik 2 kebun. Walaupun kawannya dah bagi nasihat, tetapi still tidak mengubah lifestyle, cara hidup pemilik 2 kebun. Jadi tuan-puan sekalian, Quran bijaksana, Allah Maha berhikmah. Dia tahu dah. Kalau aku cerita pemuda Al-Kahfi ni, diorang ni tak beriman. Still tak beriman. Jadi ini bukan masalah faham tak faham. Ini masalah nak ke tak nak berubah sebenarnya. Maka Allah serang mereka dengan kisah yang kedua, iaitulah antara punca orang-orang Quraisy tidak mahu beriman walaupun sudah diberi jawapan adalah kerana mereka tidak sanggup meninggalkan harta kebendaan dan 2 kebun mereka. Tak sanggup nak tinggalkan industri-industri yang mereka dah ada. Sebab apa tuan-tuan puan-puan sekalian? Kita kena baca sirah sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kena banyakkan baca sirah di mana sirah beritahu kita, ya, mereka berkata kalau kita masuk Islam, kita kena bagi harta kekayaan kita pada orang-orang Islam. Sebab followers Nabi sallallahu alaihi wasallam majoriti orang-orang miskin, sedangkan kita tak akan boleh beri harta kita kepada mereka. Ini harta yang kita usahakan, ini harta yang kita bertungkus lumus usahakan. Tiba-tiba Islam mengajar kita tak boleh bakhil, kena zakat, kena beri pada orang-orang miskin, habis lingkup bisnes kita. Ini ucapan celupar pemilik 2 kebun. Dan rupa-rupanya ini skrip zaman berzaman manusia yang menentang Islam. Subhanallah. Okey, Puan Yati dan rakan-rakan semua, kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga ini lebih menyentuh perasaan saya kerana ia bicara tentang usaha dan upaya hanya dengan izin Allah. Ceritanya begini.
Ya, sekali lagi kita nak cari kaitan antara susunan kisah-kisah ini. Okey. Cerita pemuda Al-Kahfi adalah cerita manusia yang tidak meletakkan pergantungan pada usaha sebagai penentu nasib mereka. Mereka usaha. Mereka memang telah melakukan sedaya upaya untuk memastikan mereka dan perjuangan mereka selamat. Mereka mengatur strategi, kita pun dah ceritakan pada anda, mereka membawa bersama anjing mereka, mereka bergerak pada waktu malam, semua ni strategi. Mereka tidak tawakal membuta tuli. Tetapi yang menjadi persoalan, mereka tahu tak apa berlaku pada mereka semasa mereka tidur. Mereka 7 orang ni tahu ke tidak bagaimana kaifiat, bagaimana Allah menunjukkan bagai makhluk. Pada masa ingat, saya sebut anda ada 7 tentera Allah. Ada 7 tentera Allah seolah-olah sangat sibuk program nak maintenance 7 pemuda ni. Sangat sibuk, seolah-olah begitu. Allah kena pastikan step by step, tak ada masalah technical errors sepanjang pemuda tidur, supaya mereka tidur walaupun 300 tahun, aku nak pastikan mereka hanya terasa macam sehari saja. Tetapi pemuda ni bila bangun daripada tidur, bila ditanya oleh masyarakat pada waktu tu, diorang tak tahu nak jawab apa bila ditanya oleh netizen waktu tu, macam mana awak boleh maintain 300 tahun? Dengan muda, kekal sama muda. Tak tua-tua, tak berkedut, tak ada rambut putih, dan awak tak makan, tak minum. Cuba awak terangkan pada kita orang, macam mana awak survive? Pemuda tak tahu nak jawab apa pun, Yati. Mereka tak tahu. Ini menunjukkan Allah tak nak pemuda Al-Kahfi dan masyarakat waktu tu mengetahui tentang asbab ataupun sains yang menyebabkan saintifiknya cara Allah menjaga mereka. Jadi orang tak tahu macam mana asbab, sedangkan sebenarnya kita diberitahu. Kita diberitahu macam mana satu persatu telinga main peranan, pergerakan tubuh main peranan, peredaran darah main peranan, pengudaraan main peranan, cahaya matahari main peranan, anjing main peranan. Semua ni very scientific. Tapi pemuda tak tahu. Kenapa Allah tak bagi tahu? Agar isyaratnya kepada kita, awak mesti scientific, tapi jangan menyembah sains. Awak mesti menggunakan akal, tapi jangan menyembah akal. Awak mesti berfikir secara logik, tapi jangan menyembah logik. Yang awak kena sembah bukan asbab. Yang awak kena sembah adalah pencipta asbab, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita didatangkan dengan kisah pemilik 2 kebun sebagai satu kontradik. Kalau cerita pemuda Al-Kahfi, ya, Allah mengajar kita, ya, jangan menyembah asbab. Pemuda Al-Kahfi tak tahu asbab dan hanya tahu musabab, iaitulah Allah yang menyebabkan kami stay 300 tahun. Itu saja jawapan mereka. How? Tak tahu. Kalau ditanya how, tak tahu. Tapi kalau ditanya who behind the scene, Allah. Tetapi datang cerita pemilik 2 kebun, ia adalah cerita yang kontradik, yang melengkapkan cerita pertama, iaitulah orang yang menyembah asbab. Menyembah asbab. Oh, tengok ni, saya punya pekerja-pekerja, saya punya strategi industri, sains pertanian saya, teknologi pertanian saya. Tonton, bacalah cerita pemilik 2 kebun, sehingga lelaki ini berkata, tidak ada satu pun, ya, buah-buahan saya yang rosak kerana teknologi yang begitu mantap dan very professional, dan barangkali beliau ini ada PhD dalam bidang sains pertanian, sehingga tak ada satu buah pun rosak. Bayangkanlah pun, Yati, dengan 2 kebun yang gergasi saiznya, tetapi wala tazlim, tidak ada satu pun buah yang rosak. Betapa hebatnya teknologi. Tetapi apa jadi? Apa jadi bila kita sembah asbab? Bila kita sembah asbab, tidak menyembah musabab, Allah jadikan sekelip mata sahaja kebun itu musnah. Tetapi tuan-tuan tengok cerita pemuda Al-Kahfi, mereka hilang segala-galanya, tetapi mereka ada Allah. Allah tunjukkan mulianya mereka. Bila anda ada segala-galanya, tetapi anda hilang Allah, anda hilang iman, sekelip mata Allah musnahkan. Jadi kita belajar satu perkara yang sangat menarik dalam gabungan 2 kisah ini, bahawasanya usaha dan upaya
hanya akan berlaku dengan izin Allah. Cerita musabbab nampak jelas dalam cerita pemuda Al-Kahfi. Mereka menyembah musabbab, mereka tidak menyembah asbab. Cerita menyembah asbab, meninggalkan musabbab, ya, nampak Allah balik yang matak ranum itu, tidak nampak Allah di sebalik kilang yang berjalan dengan baik, tidak nampak Allah di sebalik pekerja yang begitu ramai, tidak nampak Allah di sebalik strategi marketing yang berjaya, tak nampak Allah langsung, very materialistik. Ini cerita pemilik dua kebun. Kemudian kita pergi kepada yang keempat, ya, untuk engkaulah teguran Al-Quran itu. Kita kena terasa dengan cerita daripada Quran. Begini tuan-tuan puan-puan sekalian. Allah Ta'ala mulakan cerita pemilik dua kebun dengan menggunakan kalimah wadrib. Wadrib lahum mathalan. Wadrib ni berasal daripada kalimah daraba yang bermaksud pukul. Dan bukan pukul lah kalau tak terasa sakit. Anak 10 tahun sengaja meninggalkan solat, kita rotan. Memang kita nak dia rasa sakit walau sedikit atas dasar kasih sayang kita supaya solat menjadi akar dan tunjang kehidupan dia. Jadi Allah menggunakan wadrib, ya, pada ayat 32 sebagai satu penegasan cerita ni. Aku nak semua orang terasa. Aku nak semua orang terasa dengan cerita ini. Dan sebab itu, cerita pemilik dua kebun, Allah tak sebut pun nama dia siapa. Allah tak sebut pun lokasi kebun tu. Allah tak sebut pun pada zaman siapa. Sehingga sesiapa yang baca ayat 32 ni sampai ayat 44 ni, memang mereka tak tahu nak kata ini cerita Qarun ke? Tak, ini bukan cerita Qarun. Ini cerita orang kaya pada zaman Nabi tertentu ke? Tidak. Tak ada sebarang idea. Cerita ni merujuk pada siapa? Para ulama memang menyatakan kisah pemilik dua kebun ni kisah sejarah yang pernah berlaku pada satu zaman. Tetapi sebahagian lagi para ulama menyatakan, seperti Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas menyatakan, ini bukan cerita, ini memang metafora. Kerana apa metafora? Sebab Allah Ta'ala nak tegur kita direct. Kalau cerita, kalau tegur dengan cerita, cikgu tegur budak nakal dengan cerita, still dianggap indirect. Tapi kalau awak ni macam batang kayu, awak ni macam kereta buruk, awak ni macam pondok usang, macam mana Puan Yati? So bila metafora, dia direct terasa. Kalau cerita, saya harap pelajar-pelajar boleh jadi macam alumni yang keluar daripada sekolah ni. Dia macam indirect nak tegur lah yang korang ni tak ikut perangai alumni, ya. Tetapi kalau guna metafora, ya, kamu ni macam penyapu, oh memang kena betul kita. So sekarang ini setengah para ulama beranggapan surah Al-Kahfi hanya ada 3 cerita. Yang cerita pemilik dua kebun ni bukan cerita, ia adalah metafora. Wallahu a'lam manakah yang sebenar. Tetapi kalau kita anggap metafora pun, kita memang akan rasa cerita ini sebab Allah tidak menjadikan cerita ini terikat pada mana-mana zaman dan tidak terikat dengan mana-mana lokasi dan tidak terikat dengan sesiapa pun. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kita, ya, cerita ini boleh berlaku pada kamu wahai Syahri. Kamu boleh ada gaya hidup dan cara berfikir pemilik dua kebun. Kita tahu, ya, Allah perincikan karakter. Allah perincikan karakter pemuda Al-Kahfi. Allah memang detailkan cerita karakter yang baik. Tetapi kita tidak diberitahu apa karakter buruk kaum diorang. Kita diberitahu karakter baik pemuda Al-Kahfi. Panjang lebar Allah huraikan tentang kebanggaan Allah, kegembiraan Allah, ketakjuban Allah kepada 7 orang pemuda yang memilih untuk beriman. Tetapi kita tidak diberitahu dengan details tentang cara hidup kaum Romawi ni yang menyebabkan pemuda-pemuda meninggalkan kaumnya ni. Yang kita diberitahu mereka syirik, itu saja. Mereka syirik kepada Allah, iaitulah kezaliman yang pertama. Tetapi datang cerita pemilik dua kebun untuk beritahu kita, pemuda-pemuda ni meninggalkan kaum mereka bukan sebab syirik sahaja, tetapi disebabkan cara hidup mereka adalah cara hidup yang sangat merosakkan. Bakhil, kedekut, takabur,
sombong ini identiti bangsa Romawi, tuan-tuan, pada zaman pemuda Al-Kahfi. Sebab tu datang kita pemuda dua kebun. Antara tujuannya untuk kamu kenal karakter buruk kaum pemuda Al-Kahfi. Selepas kamu kenal karakter baik pemuda Al-Kahfi. So jadi sangat lengkap ya kombinasi dua cerita ini, dan kita kena buat pilihan. Nak follow pemuda Al-Kahfi ke? Nak follow bangsa Romawi yang jadi kaum pemuda Al-Kahfi itu. So mudah-mudahan kita membuat pilihan yang betul ya, lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Satu pihak ya bertawakal dan beriman pada Allah, satu pihak bertawakal pada materialistik. Jadi ini yang keempat. Akhir sekali tuan-tuan, puan-puan sekalian, usah membandingkan diri kita dengan yang lebih tinggi daripada kita, kerana ini akan menyebabkan kita sangat susah untuk bersyukur. Ingat, umat Islam mesti menjadi maju, moden, lebih baik daripada hari semalam. Tetapi dalam proses bersaing itu, jangan biarkan syaitan masuk di tengah-tengah dan menimbulkan was-was ya, dalam bentuk penyakit hasad dengki. Kita kena jadi lebih baik daripada bangsa lain, daripada orang lain. Tetapi jangan sampai kita berniat agar Allah hilangkanlah nikmat daripada bangsa itu, Allah hilangkanlah nikmat daripada orang tu. Ini penyakit hasad dengki. So kita kena beza persaingan yang sehat dengan persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang sehat adalah dia kaya bang, ya, kita pun kena jadi kaya. Mudah-mudahan lebih banyak infak dan zakat. Tengok, itu bezanya. Dia ramai follower bang, kita pun kena ramai follower bang. Mudah-mudahan lebih ramai mendapat manfaat daripada Islam yang abang ataupun kita punya isteri, kita punya suami sampaikan. So kita cuba lihat dari sudut yang positif. Tetapi kalau negatif, dia punya follower ramai, kita doakan dia dan kita buat apa jua cara untuk followernya lingkup bila-bila masuk. Kita akan buat apa jua cara supaya Tuhan musnahkan kekayaan dan kereta dia tu. Ini dengki ni. Tuan-tuan kena hati-hati, tuan-tuan, puan Yati kan, bila kita scroll media sosial, tengok orang tu makan sedap, tengok orang tu ada kereta kan, kita risau syaitan masuk kat tengah-tengah antara kita dengan Instagram tu, dengan Facebook ni. Dia masukkan kat tengah-tengah tu, iaitulah aku harap ya Tuhan buang daripadanya nikmat-nikmat. Jangan begitu, tuan-tuan. Sebab itu pemilik dua kebun ya, cerita pemilik dua kebun adalah cerita orang yang membandingkan dirinya dengan kawannya. Dia dah ada sasaran dah, iaitulah engkau ni, ana aktsaru minka malan wa azu nafara. Engkau kawan aku ya, dan hari ni aku nak bagi tahu engkau ya, aku telah berjaya capai status follower lebih ramai daripada engkau. Engkau kena tahu bahawasanya aku punya pekerja, aku punya pengikut lebih ramai daripada engkau. So dia memang intend to do that. Dia memang berniat sengaja nak menjatuhkan kawannya. So nak banding-banding, tapi biar menambahkan kedekatan kita dengan Allah. Dan bukan banding atas dasar hasad dengki sehingga kita jadi orang yang nak menjatuhkan, sakit menyakitkan. Itulah lebih kurang 5 Puan Yati. Walhamdulillahirabbil alamin. Masya-Allah. Ni memang betul ni Ustaz. Kena usahakan untuk subur dan rawat kebun. Kebun tu banyak harta kita dengan sedekah lah. Banyakkan sedekah, banyakkan zakat. Ustaz kata kongsikan tadi kan. Dan dalam masa yang sama kita kena usahakan juga untuk subur dan rawat hati kita, kebun dalam diri kita dengan Al-Quran. Masya-Allah. Jadi tadabbur ni sangat penting lah Ustaz. Jadi kita kena mentadabbur selalu Al-Quran supaya kita dapat menyuburkan hati kita dengan perkara-perkara yang baik. Ustaz kan rawat hati kita dengan perkara-perkara yang baik, insya-Allah. Apa pun Ustaz, di hujung ni Ustaz, sedikit pesan-pesan Ustaz untuk kesimpulan perkongsian kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Sebagai kesimpulan ya, kisah pemilik dua kebun adalah teguran Allah kepada kita. Al-Hakum At-Takatsur. Supaya aman di aman mana kita sangat mudah ya melihat kehidupan orang lain, kita sangat mudah terdedah pada cara hidup dan cara fikir orang lain. Ya, khususnya dengan wujudnya media sosial,
kita mesti sentiasa beristighfar dan membina imunisasi kepada hati kita dengan lafaz diajar nanti insya-Allah, iaitulah lafaz la haula wala quwwata illa billah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ini kalimah penting untuk imunkan hati kita daripada penyakit hati yang boleh datang kepada orang yang dikurniakan Allah nikmat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. You seterusnya Ustaz. You yang ke-6. Unfollow perkara-perkara yang tak baik. Unfollow. Subhanallah. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Huwa khaliquna, huwa raziquna, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Huwa khaliquna, huwa raziquna, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Bersedekah sebungkus roti tidak menjadikan kita miskin, tidak juga menjadikan kita hidup susah. Sebungkus roti inilah cara kita menjadikan kehidupan warga Palestin, Syria dan Yaman menjadi lebih baik. Ayuh kita membantu dengan sebungkus roti buat Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen Bread for Love, anjuran aman Palestin. Layari laman web www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penerbit rancangan radio grade B41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia, berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai ijazah sarjana muda kepujian dengan pengkhususan dalam bidang sebaran am, komunikasi massa, pengajian media atau penyiaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang setaraf dengannya, serta mempunyai 2 tahun pengalaman dalam bidang berkenaan. Antara bidang tugas, on air mengikut jadual yang ditetapkan, menerbitkan rancangan yang telah ditetapkan dan membuat liputan dan rakaman luar. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 24 Oktober 2022. Bermula 15 September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan am yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari laman web www.ikim.my. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Terus semarak cinta Rasul di IKIM, inspirasi, Inforia Islami. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus bersama kami, bersama Yati menerusi perkongsian aspirasi 10.1 edisi Jumaat Saidul Ayam hari ini. Telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian menerusi rancangan Tadabbur bersama dengan Syahri Abdul Rahman. Bagi rakan-rakan yang telah ikuti daripada awal hingga akhir, yang mengikuti di FB IKIM FM dan share pula tu, terima kasih banyak. Semoga ada share juga untuk anda dari sudut pahalanya, insya-Allah sama-sama memberikan perkongsian pada sahabat-sahabat yang lain. Jadi untuk rakan-rakan yang dengarkan lagi di radio, kita ada siaran ulangannya pada hari Ahad pukul 6.30 pagi, 6.30 pagi untuk perkongsian siaran ulangan menerusi rancangan Tadabbur sebentar tadi. Saat ini kita akan teruskan lagi perkongsian aspirasi 10.1 edisi Jumaat dengan perkongsian berita IKIM jam 12.30 hari. Sejurus selepas itu kita akan sama-sama ikuti bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga akhir sebagai perkongsian kita pada hari ini. Moga-moga Allah kurniakan kita cahaya dari Jumaat ini membawa ke Jumaat yang akan datang, memberikan kita cahaya di dunia dan juga di akhirat, dan juga keampunannya untuk kita di dunia dan juga di akhirat nantinya, insya-Allah. Teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Many man-made disasters and blunders are due to acts that accompany error in reasoning. Knowledge compartmentalization in the present setup is partly to blame, whose symptoms manifest in blinkered specializations as well as the inability to situate those specializations in a coherent epistemological framework. This produces members of society who, apart from experiencing the loss of the creative and innovative age resulting from discontinuance of tradition, suffer from cognitive dissonance. They are technologically savvy and technically capable, but susceptible to moral failings, corruption, and loss of life's meaning. Recognizing the link between the right way of thinking with the right behavior, excellent morals, and a meaningful life, the Institute of Islamic Understanding Malaysia will be organizing the Thinking with Wisdom course on November 15, 16, and 17, 2022 to convey knowledge about the nature of thinking and imagination and the mastery of prospective and strategic modes of thinking. This course contains 6 modules, namely Man and Mind, the Knowing and Thinking Mind, Logical Mind, Dialectical Mind, Prospective Mind, and Strategic Mind. Don't miss the opportunity to listen to expert views from among IKIM academics. The participation fee is 600 ringgit. Those interested in attending may visit